para pemimpin ASEAN menegaskan bahawa konsensus 5 perkara yang disepakati bersama junta tentera Myanmar pada 2021 kekal menjadi prinsip utama sebagai panduan dalam menangani krisis tersebut. Sementara itu, Filipina menyatakan bahawa Manila bersedia untuk menggantikan Myanmar sebagai tuan rumah sidang puncak blok serantau itu pada 2026. Para pemimpin ASEAN membuka tirai sidang puncak dwi tahunan di Jakarta hari ini dengan tumpuan menjadikan rantau ini sebuah pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam ucapan pembukaan beliau, Presiden Joko Widodo menggesa blok serantau ini untuk kekal bersatu dan menghindar daripada menjadi proksi kepada mana-mana kuasa dunia. Pendirian yang sama turut disuarakan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang mengatakan ASEAN perlu berjaga-jaga menghadapi tindakan kuasa besar yang memecah belahkan. ASEAN sudah sepakat untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun, untuk bekerja sama dengan siapapun bagi perdamaian dan kemakmuran. Jangan jadikan kapal kami, ASEAN, sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan. Tapi jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerjasama, untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian. Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata integrasi ekonomi harus terus menjadi tumpuan agenda ASEAN dalam proses mencapai visi masyarakat ASEAN 2045. Dalam satu sesi pleno lebih awal, para pemimpin turut membincangkan peta hala tuju jangka panjang bagi visi masyarakat ASEAN 2045. PM Lee menekankan bahawa integrasi ekonomi perlu menjadi tumpuan agenda ASEAN dalam mencapai visi ini. Menurut beliau, ASEAN perlu bergerak pantas untuk membangunkan bidang-bidang pertumbuhan baru, lebih-lebih lagi dalam ekonomi digital dan hijau. Maka itu, PM Lee mengalu-alukan pelancaran perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN yang akan memudahkan perdagangan digital rentas sepadan. Ini juga akan meningkatkan kemahiran digital di rantau ini. Beliau berharap perjanjian ini dapat dimuktamadkan menjelang 2025. Singapura merancang untuk perluaskan lagi infrastruktur gas asli cecairnya atau LNG sedang dunia beralih kepada bahan api yang lebih bersih dan boleh diperbaharui. Berucap di satu persidangan bagi sektor tersebut siang tadi, Menteri Kedua Perdagangan dan Perusahaan Dr. Tan Si Leng berkata, menjelang 2050 penggunaan gas di rantau Asia Pasifik dijangka naik seganda kepada lebih 1,600 bilion meter padu berbanding paras yang dicatat pada 2020. Singapura tambah beliau sudah pun menjadi hub perdagangan LNG dan minyak kapal terkemuka di Asia. Singapore takes a very pragmatic approach to the energy transition. We believe in the vital role of natural gas in the global energy ecosystem, especially in Asia. Without natural gas, it would be challenging for many countries to achieve the dual objectives of energy security and decarbonisation. Persidangan Gastech menghimpunkan lebih 40,000 hadirin termasuk para pemimpin dan penggubal dasar di peringkat global yang diadakan pada saat-saat yang kritikal untuk industri tersebut didorong oleh turun naik harga ekoran ancaman mogok di pusat-pusat penapisan di Australia. Berlangsung selama 3 hari, persidangan ini cuba tangani isu seperti masa depan bekalan tenaga yang lebih selamat. Jualan runcit di Singapura kekal rancak buat 6 bulan berturut-turut, naik 1.1% pada bulan Julai berdasarkan tahun ke tahun. Nilai keseluruhan penjualan runcit dianggarkan $3.9 bilion. Hampir semua industri dagangan runcit mencatat kenaikan pada Julai. Makanan dan minuman keras naik ke paras rekod 21% disebabkan oleh permintaan tinggi bagi produk minuman keras. Jualan di kedai runcit dan kenderaan bermotor masing-masing naik lebih 7%. Namun nilai jualan di stesen-stesen minyak merosot 16.1%, antaranya disebabkan harga bahan bakar lebih murah.
Sektor F&B pula catat pertumbuhan 6,5% pada hasil jualan dengan para penyedia catering menikmati kenaikan terbesar iaitu sebanyak 24%. Hasil jualan di cawangan makanan segera naik 8%, manakala restoran pula hanya naik 1,7%. Majlis Seni Kebangsaan NEC sudah melakarkan Pelan Indo baru bagi 5 tahun mendatang. Ia bertujuan untuk membina sebuah industri kreatif yang matang di mana para artis boleh meningkatkan kemahiran, mendapatkan pekerjaan dan membangunkan kerjaya. Ia juga meletakkan sasaran di luar sektor ini dengan rancangan untuk menyepadukan seni ke dalam kehidupan seharian. The plan, I think, represents a paradigm shift in not just what we do, but the thinking behind what we do, the philosophy behind how we would like to see the arts develop in Singapore. Think of it as moving beyond the immediate art space. We are working all in the art space, but think of this plan as how do we move and engage the rest of society and economy and our community in this arts plan. Infusing the arts into the many other aspects of society, expanding the influence of the arts and promoting its impact on the lives of Singaporeans. Pelan ini dibentuk oleh lebih 16,500 pemegang taruhan yang memikirkan bagaimana hendak memanfaatkan rancangan sebelum ini yang dilakar pada 2018. Minat tempatan terhadap seni meningkat daripada 29% pada 2020 kepada 34% pada 2022 menurut tinjauan penduduk NEC mengenai seni. Cik Tong berkata rancangan terbaru ini menunjukkan komitmen dan dedikasi pemerintah untuk melibatkan orang ramai dalam proses penghasilannya. I also want to emphasize that this plan is not meant to be a static, one-time plan, and it should not be seen as one. It is and has been conceived as a dynamic, responsive, and evolving roadmap that will continue to be refined, shaped, built upon, changed even as we go along. NEC will not stop its efforts to continually seek public input, artistic feedback, and to work on building more collaborations with various stakeholders to continue to refine this plan. Selain itu, saudara, karyawan seni di sini tidak lama lagi akan mempunyai kanvas yang lebih besar untuk membangunkan kerjaya mereka di bawah satu rangka kerja kemahiran baru untuk seni. Antaranya dengan menyediakan direktori sumber latihan dan bimbingan kerjaya bagi pekerja dalam industri kreatif. Diwujudkan dengan kerjasama Skills Future, para pemain industri dan Institut Pengajian Tinggi yang meliputi lebih 40 pekerjaan di seluruh seni pendidikan serta teater dan penerbitan. Pengguna boleh mendapatkan maklumat penting seperti kecekapan yang diperlukan kini dan kemahiran baharu yang mereka perlukan pada masa hadapan. Mereka kemudian boleh memanfaatkan direktori latihan yang menawarkan hampir 100 kemahiran yang berbeza seperti reka bentuk set dan pengurusan pentas. Selain itu, Pelan Indo ini juga akan memudahkan lagi orang ramai untuk menikmati seni baik dari rumah mereka maupun di kawasan-kawasan budaya. Rancangan untuk menjadikan bandar yang lebih terhubung dan tersendiri melibatkan portal untuk membantu artis-artis kurang terkenal mempromosikan acara-acara mereka serta dana yang diluaskan untuk menghidupkan lagi kawasan-kawasan kejiranan. Dana tersebut boleh digunakan untuk menyokong projek-projek seperti bengkel seni dan kraf dan persembahan tarian asalkan ia bertujuan untuk menyatukan masyarakat. Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB dan Penguasa Pembangunan Semula Bandar URA turut menjalin kerjasama dengan Majlis Seni Kebangsaan NEC untuk meluaskan program ini. NEC akan menokok lagi $5,000 kepada peruntukan sedia ada yang bernilai $20,000 bagi setiap projek. Rising costs have made it more challenging for some of our applicants to implement their project within the $20,000 funding cap. Hence, collaboration like this partnership will give our communities more resources to realize their project and achieve a greater impact. Sejak dilancarkan pada 2016, program ini sudah menyokong lebih 220 projek masyarakat di merata estate HDB. Pasukan yang menerajuinya berharap untuk membiayai lagi 60 projek sepanjang 3 tahun depan dengan bantuan NEC. Namun, Pelan Indo ini bukan sahaja bertujuan menyuntik seni ke dalam kawasan kejiranan.
Ia juga ingin menunjukkan orang ramai di mana untuk mencarinya. Portal Catch membolehkan pengunjung melayari dan mendaftarkan diri untuk menghadiri acara kebudayaan di Singapura. Ia dibangunkan dengan bantuan pelbagai pertubuhan seni lain termasuk Esplanade. Tujuannya memberikan kumpulan-kumpulan seni yang tidak begitu terdedah sebuah wadah mudah diakses untuk mempromosikan acara mereka secara percuma. Selain itu, untuk memberi mereka lebih banyak pendedahan, pihak NAC akan bekerjasama dengan MediaCorp untuk membina rangkaian rentas industri.